Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Noriah dan rakan seperjuangan. Selamat datang saya ucapkan kepada semua. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah laporan yang ditulis oleh M. Panasur dan Daurus yang telah dikeluarkan pada tahun 2015. Tajuk laporan tersebut adalah The Cyberspace, Redefining a New World, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah dunia cyber, iaitu mentakrifkan semula dunia baru. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri, Najwa Aziz, saudari Aina, saudari Hazwani, saudari Sumayah serta saudari Rahimah. Dunia cyber merujuk kepada realiti maya yang dikemudi dan dikembangkan oleh sistem komputer menerusi email, laman web, rangkaian sosial serta permainan atas talian yang mana domainnya tidak terbatas dan melangkaui sempadan tiap-tiap negara. Dunia cyber membolehkan berlakunya revolusi dunia baru, inovasi perusahaan, rangkaian sosial, jenayah cyber dan peperangan antaranya yang berlaku apabila berlakunya dunia cyber. Perang cyber merujuk kepada peperangan yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi tanpa melibatkan senjata dan peperangan fizikal untuk menyerang dan menggodam sistem keselamatan sesebuah negara. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memanipulasi, mengintip, menyusup maklumat dan mensabotaj serta memudaratkan perkhidmatan infrastruktur keselamatan pihak lawan. Hal ini mampu melemahkan kawalan keselamatan negara pihak tersebut kerana berlakunya kebocoran serta ketirisan maklumat keselamatan. Hal ini membuka peluang kepada pihak lawan untuk menyerang negara tersebut. Sebagai contoh, terdapat beberapa contoh peperangan cyber, iaitu serangan Estonia pada tahun 2007, serangan Iran di Natas serta serangan Sony Pictures Entertainment yang dilakukan pada tahun 2014. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada luaskan jurang global. Jurang global merujuk kepada kelebaran antara golongan yang mempunyai keupayaan dan kemahiran menggunakan internet yang mempengaruhi kemajuan sesebuah masyarakat. Edaran teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah memperbaharui dan membolehkan berlakunya revolusi industri yang mengubah watak luar dan ekonomi Eropah dan Amerika Syarikat. Internet, satelit, media elektronik dan teknologi cyber telah memudahkan berlaku perkongsian maklumat antara negara transnasional melangkaui sempadan. Sebagai itu, globalisasi merentasi sempadan. Baiklah, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Perbentangan ini akan diteruskan oleh rakan seperjuangan saya. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada rakan pembentang. Sekarang kita akan lihat mengenai perang cyber dengan lebih lanjut. Perang cyber ini melibatkan dua negara yang berkonflik antara satu sama lain. Serangan ini ditaja oleh sebuah negara ke atas infrastruktur cyber negara lain. Hal ini merupakan lanjutan konspirasi dan sabotaj yang dilakukan oleh sesebuah negara yang tidak berpuas hati dengan negara lain. Perang cyber ini boleh dilaksanakan pada bila-bila masa bagi menyerang musuh dan tiada individu atau organisasi yang mengetahui profil tepat tentang ancaman dan kelemahan perang cyber ini. Bukan itu sahaja, perang cyber ini juga sukar dimenangi kerana beberapa faktor yang terlalu sukar untuk diramalkan. Hal ini kerana faktor yang wujud saling mempengaruhi dan membawa kepada lanskap kelemahan. Contohnya, sesebuah negara boleh dieksploitasi oleh negara lain yang mempunyai kemajuan yang tinggi dalam bidang teknologi. Perang cyber ini juga boleh dikatakan sama dengan perang tradisi panjang dalam konspirasi dunia dan konflik dengan taksonomi seperti penyusupan, sabotaj, pengintipan, peperangan dan lain-lain. Ianya hanya dibezakan dengan kemajuan teknologi sahaja. Seperti yang kita sedia maklum, jika satu negara itu mempunyai sistem pentadbiran yang musnah atau lemah, sudah pasti negara tersebut mudah diancam oleh kuasa-kuasa luar. Sekarang kita akan lihat peristiwa perang cyber yang berlaku. Peristiwa perang cyber pertama yang berlaku ialah serangan ke atas Estonia, sebuah negara yang dikatakan celik internet dalam Kesatuan Eropah. Negara ini amat bergantung kepada infrastruktur cybernya.
Serangan yang berterusan terhadap tapak web kerajaan dan institusi swasta telah menjadikan negara tersebut lumpuh. Tambahan lagi dengan campur tangan kuasa besar seperti Rusia dalam serangan tersebut. Oleh itu, kita dapat lihat serangan cyber yang dilakukan terhadap sesebuah negara akan menjadikan negara tersebut lumpuh. Serangan cyber yang lain ialah serangan terhadap kemudahan nuklear Iran. Senjata cyber yang digunakan semasa serangan ini ialah Stuxnet. Walaupun sistem rangkaian Iran yang diasingkan daripada rangkaian internet dan teknologi yang dipanggil air-gapped, namun ianya masih boleh dicerobohi semasa serangan cyber ini dilaksanakan. Serangan ini dikatakan melibatkan campur tangan Amerika Syarikat dan Israel. Kesan daripada insiden Stuxnet ni, Iran juga telah membentuk satu perintah cybernya dalam usaha membina pasukan cyber yang kuat bagi menyerang musuhnya. Sekian daripada saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada pembentang sebelumnya. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan serangan yang ketiga, iaitu serangan China terhadap Amerika Syarikat. China telah menyerang ruang cyber Amerika Syarikat secara berterusan dan telah berjaya mengenal pasti kelemahan yang ada dalam sistem serta rangkaian maklumat tentera dan kerajaan Amerika Syarikat. China dikelaskan sebagai pesaing Amerika Syarikat yang telah disengajakan. Kajian Ekonomi dan Keselamatan Amerika Syarikat China menyatakan keupayaan cyber China telah menyebabkan kebimbangan kepada Amerika Syarikat. Seperti yang dikatakan oleh Capaccio, usaha China yang digabungkan dengan perkembangan kemajuan teknologi akan menimbulkan cabaran yang tinggi kepada sistem maklumat dan penggunanya. Seterusnya, kita masuk kepada serangan yang keempat, iaitu serangan terhadap Sony Pictures Entertainment. Pada Disember 2014, Korea Utara telah didakwa telah menyerang Sony Pictures Enterprise. Serangan ini telah membongkar dokumen yang memalukan Sony Enterprise. Maklumat yang dibongkarkan adalah maklumat peribadi yang sensitif serta maklumat peribadi pekerja Sony. Serangan ini telah menyebabkan berlakunya kekecohan kepada awam dan mengganggu kerajaan Amerika Syarikat itu sendiri. Serangan kelima adalah serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Korea Utara telah melakukan serangan cyber yang terkoordinasi terhadap pertumbuhan berkepentingan di Korea Selatan. Pengumpulan tentera cyber juga giat dilakukan bagi strategi serangan dan pertahanannya. Seterusnya, disebabkan oleh berlakunya banyak serangan cyber di pelbagai negara menyebabkan United Kingdom ataupun UK bertindak seperti yang dikatakan oleh Setiausaha Pertahanan, iaitu Philip Hammond, iaitu pembangunan cyber di Britain akan dipertingkatkan bagi melakukan serangan balas kepada pihak musuh. United Kingdom juga meletakkan keselamatan cyber ini setaraf dengan keselamatan darat, laut, udara maupun angkasa. Oleh itu, amaran awal berkenaan cyber yang merupakan konspirasi dan konflik dapat mencetuskan perang konvensional pada skala penuh atau perang cyber maupun kedua-duanya sekaligus. Walau bagaimanapun, belum dapat ditentukan lagi bilakah perang ini akan berlaku. Hal ini kerana revolusi cyber itu sendiri masih tidak dapat pengiktirafan daripada kebanyakan negara membangun yang masih dibebani dengan masalah kod domestik dan kebudayaan. Itu sahaja daripada saya, dipersilakan pembentang seterusnya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Rahimah binti Baklas akan meneruskan pembentangan ini berkaitan meluaskan jurang global. Ketidaksamaan maya yang muncul antara negara di alam cyber telah dipengaruhi oleh banyak faktor. Jurang dalam mengakses perkhidmatan telefon dan internet juga dilihat telah semakin berkurang. Jadi di sini, kebolehan capaian untuk mengakses internet adalah semakin tinggi. Tiada beza antara negara. Jurang ini juga dikatakan akan semakin berkurang dalam beberapa dekad akan datang. Contohnya, menurut Evaluate 2014, Nigeria dan United Kingdom mempunyai penggunaan internet yang sama, iaitu 55 juta pada tahun 2012. Bagi negara Nigeria telah mengalami lonjakan sebanyak 14% dari 55 juta kepada 62.4 juta pada tahun 2013. Manakala United Kingdom lebih rendah, iaitu hanya meningkat sebanyak 2 juta pada tahun 2013 dari 55 kepada 57 juta. Kejadian ini berlaku kerana Nigeria mengalami pertumbuhan astronomi sebanyak 143% dalam penggunaan internet. Faktor kemahuan politik yang ingin mendalami faedah melalui inovasi dan perusahaan dan ingin mendapatkan kekayaan juga punca berlakunya peningkatan yang begitu drastik.
Walaupun jurang kebolehcapaian kepada internet, khususnya mengakses kepada jalur lebar itu semakin berkurang, namun demikian semakin ramai yang boleh mengakses internet, maka elemen kapasiti dan keupayaan yang merevolusikan peluang di alam cyber semakin meluas. Seperti cara individu, perniagaan ekonomi dan masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan faedah daripada pelbagai platform. Perbezaan struktur penting antara negara-negara membangun cyber dan negara yang bergelut untuk menguasai realiti cyber mula muncul. Perkara ini dapat dikenal pasti melalui cara ruang cyber dilihat. Menurut Targosti 1996, ruang cyber yang bersifat terbuka mampu berkongsi segala maklumat sehingga ke peringkat global. Mengakibatkan revolusi industri yang disebabkan perkembangan internet ini mampu mengubah karakter ekonomi luar bandar di Eropah dan Amerika Syarikat. Revolusi perindustrian telah mengubah ekonomi dunia dari bersifat tradisional kepada yang lebih canggih dan dari berskala kecil kepada berskala besar-besaran. Revolusi perindustrian membawa perubahan drastik dalam ekonomi dunia untuk 3 faktor utama. Pertama, kelas komersial yang berkembang maju, pasaran yang semakin meningkat dan populasi yang semakin meningkat. Faktor yang sama turut mendorong revolusi digital atau maklumat yang dikuasai oleh alam cyber. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan seterusnya. Baiklah, saya Nur Hazwani binti Zaini bernama matrik 151381 akan meneruskan pembentangan dan sambungan berkenaan dengan meluaskan jurang global. Menurut Acemoglu dan Robinson 2012, negara miskin adalah miskin kerana ketidaksedaran kepimpinan mereka yang melaksanakan dasar ekonomi ekstraktif. Apa itu ekonomi ekstraktif? Ia merupakan sebuah sistem yang sangat mementingkan keuntungan maksimum dalam perusahaan dengan mengambil sebanyak mungkin sumber daya alam yang tersedia tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya. Paradoksnya ialah ruang cyber bersifat terbuka berbanding revolusi industri yang berkembang secara rahsia. Ruang cyber juga bagi negara ketiga berlaku ketidaksamaan digital secara ketara dan berkait rapat dengan gaya kepimpinan mereka. Struktur politik dan institusi demokrasi adalah ekstraktif sehingga moral dan kepekaan yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan mapan tidak terdapat dalam majoriti dunia cyber, terutama dalam sektor pembangunan. Sebagai contoh, teknologi cyber dalam segi pendidikan, kemahiran, kecekapan dan pengetahuan orang melalui persekolahan. Menurut Bamford 2013 menunjukkan usaha berterusan oleh kebanyakan dunia celik cyber dalam menangani jurang kemahiran keselamatan cyber. Ia bermakna jurang global dalam ruang cyber ini menyebabkan negara perlu mengambil langkah keselamatan cyber. Sebagai contoh, di United Kingdom mempunyai pejabat keselamatan cyber dan jaminan maklumat atau ringkasannya ialah OCSIA. Ruang cyber juga telah menyebabkan jurang global antara negara telah meningkat. Ia juga berkait rapat dengan negara maju, negara berkembang dan negara ketiga iaitu negara miskin. Contoh yang dapat kita lihat ialah antara United Kingdom, OXIA dan Nigeria, ONSA. OXIA berfungsi untuk menyediakan kepimpinan strategik merentas kerajaan untuk isu keselamatan cyber. Ia juga menyemak isu ruang cyber untuk memajukan kepentingan ruang cyber di UK. OXIA mempunyai institusi khas yang lengkap dengan kepakaran dan profesional berkenaan alam cyber dan usaha keselamatan serta komuniti perisikan. OXIA mampu untuk mengenal pasti kekurangan kemahiran cyber dan menanganinya. Sebaliknya untuk ONSA daripada Nigeria, ONSA mengendalikan isu keselamatan cyber. Menurut undang-undang, ONSA tidak mempunyai set kemahiran dan kepakaran untuk memajukan ruang cyber. ONSA tidak mempunyai kaki tangan yang mencukupi, tidak mempunyai kepakaran dalaman untuk menyediakan tahap hala tuju kepimpinan dalam domen ruang cyber. Ia kekurangan kepakaran dan pengkhususan berkenaan ruang cyber akibat kepincangan politik sendiri dan sindrom status quo. Oleh itu, kita dapat memahami di sini bahawa jurang global di dalam ruang cyber antara negara telah meningkat. Ia juga telah memberi perbezaan antara negara dari segi keselamatan cyber.
Terima kasih kepada saudari pembentang di atas pembentangan yang menarik. Baiklah, kini tibalah masa pemuncak pembentangan. Kesimpulannya, penggabungan ICT, dunia maya, rangkaian telekomunikasi dan inovasi telah mengubah dan mencipta dunia cyber. Dari segi ekonomi, penumpuan faktor telah membentuk operasi mencipta kuasa dunia baru dan penguasaan negara transnasional yang melangkaui sempadan sesebuah negara. Dunia cyber menyediakan pentas dan platform baru untuk konspirasi serta konflik antarabangsa. Serangan cyber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti bom email, spam, gangguan, ancaman penggodam, serangan virus, penafian perkhidmatan dan pencerobohan yang akan mengakibatkan kerugian besar serta menyebabkan kehilangan maklumat penting sulit masyarakat maupun kerajaan. Oleh itu, keperluan untuk mengelola badan antarabangsa perlulah dilakukan untuk mengawal dunia cyber yang serba canggih ini. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.